Jadi kami sangat-sangat menghargai sumbangan mereka, termasuk sumbangan daripada penaja t-shirt kejohanan kita daripada DC10, ya, DC10 yang dipelopori oleh saudara Soros. Terima kasih. Apa yang apa yang menarik sebenarnya ialah apa yang saya tertarik sebenarnya ialah cara susunan padang sebenarnya untuk tournament ni. Orang-orang yang bertanggungjawab tentang cara susunan kemah, cara susunan padang, cara masuk, cara susunan kategori-kategori pelawak atau kategori-kategori pasukan yang dipertandingkan dibagikan kepada dua dua pasukan, main pagi habis tengah hari, main tengah hari habis petang. Itu yang menarik. Berpeluang kita bertemu ramah, cakap pendek dengan setiausaha kejohanan Saudara Faris Saad yang bakal menceritakan banyak lagi sebenarnya yang beliau mahu ceritakan tentang kejohanan ini, dan itulah yang kita mahukan sebenarnya. Tournament Director Dr. Tengku Nafi di mana dia? Nanti kita panggil saudara Tengku Nafi, dia kita panggil dalam komuniti rugby grassroots ni memang dikenali sebagai Dr. Tinto. Okey, jadi untuk susunan kemah ni, rupa-rupanya selepas 2 tahun tidak ada kejohanan, dan kali ini bila kita minta kemah, harga ada sedikit naik lah. Biasalah, inflasi, semua harga naik, ayam pun naik kan. Jadi kemah, jadi untuk memaksimalkan penggunaan kemah, kita pecahkan dua bahagian lah, pagi dan petang. Jadi bila pagi masuk kemah tu, habis game mereka tengah hari, mereka keluar dan tim petang pula masuk. Begitulah ceritanya. Hari ini kita ada 27 kemah yang kita ambil. Jadi dalam kejohanan ini, selain disebut tadi, selain Dr. Tengku Rinalfi ataupun Saudara Tinto kita selaku tournament director. Tournament director ni pula bukannya di volunteer, yang ini kita panggil paksa rela. Dia bila cerita dalam kawan-kawan ni, bila ditugaskan, you cannot say no lah. Sebab kawan-kawan pun akan bagi yang terbaik untuk semua. Dan Alhamdulillah, tengok dengan kerjasama daripada Dr. Tinto tu, Alhamdulillah Padang dapat, Kemah dapat, pihak UPM pun kita sangat menghargai atas kesudian mereka memberikan kebenaran untuk ketemu dengan Padang. Dan dengan padang-padang kawat sekali parking pun UPM bagi. Alhamdulillah, terima kasih pihak UPM. Dan begitulah, Alhamdulillah Padang tiga padang ni pun komplit lah UPM bagi kan. Dan tak lupa juga daripada Wakil Melayu kita ada Chief Ref kita di Padang pada hari ini, Saudara Nik Muhammad Ramadan. Yang itu pun bukan kaleng-kaleng, Ref International kita bagi. Ref International, tapi nampaknya hari ini beliau tidak memakai baju Ref, jadi hari ini mereka sebagai Chief Ref lah. Dan medik kita ada Black Orange, standby ambulans, standby medik. InsyaAllah player-player kita semua terjaga, insyaAllah. Terima kasih. Ya, dan di samping itu dekat Padang B dan Padang A UPM ni, selain daripada kita ada kemah-kemah untuk para peserta, kemah-kemah untuk ref, medik dan sebagainya, kita juga ada buka dua gerai. Satu ialah KLS Cafe. KLS Cafe ni kita pun dipelopori oleh parents-parents KLS Racing juga, yang anak-anak mereka bermain, mak bapak berniaga, dan keuntungan disalurkan kepada kelab. Memang bukan berdasarkan keuntungan kepada individu, keuntungan disalurkan kepada kelab. Dan juga kita juga ada buka satu gerai merchandise di mana kita jual t-shirt kejohanan dan juga souvenir daripada kelab, supaya kita habiskan baju-baju yang pre-love lah kita panggil, yang dah lama tak pakai, JC ya, kain lycra tu JC, tapi Jeb, harga dia Jeb RM30 Jeb, kain lycra BLK RM30, mana mau cari? Ya, betul. Sila datang, tapi jangan parking di berjalan ya, nanti polis UP apa dah. Boleh parking di padang kawat dan berjalan cross padang sikit saja sampailah ke gerai kita. Saya minta siapa-siapa yang berdekatan, yang masih lagi dah lama 2 tahun tak tengok tournament baik grassroots, kanak-kanak daripada umur 13 sampai 17 tahun. Petang ni girls team kita ada 20 tim. 20 tim dari Perak, dari Johor pun semua ada. Iskandar Pai pun datang, KL pun beberapa tim. Girls Touch ada 20 tim main petang ni dari pukul 12 hingga pukul 5 petang. So silalah mereka-mereka yang berkaitan dengan area-area Serdang, area Balakong,
Bangi, Kajang yang nak tengok good rugby game dan tak ada buat apa hari Ahad ni, esok kan cuti. Silalah ke Padang B UPM bawa anak-anak. Baseline daripada gerai kita nampaknya dekat kolej kedua tu pun ada gerai dibuka, dipersilakan datang. Parking yang amat besar Padang Kawat tu baru pakai saya rasa 20% saja. Parking percuma. Terima kasih pihak UPM. Satu penerangan yang begitu padat sekali. Kita berharapkan beliau berada sepanjang masa dengan kita nak cerita sebenarnya selama tournament ni. Tapi beliau perlu berada di banyak tempat dalam satu yang masa. Ke kiri kejap parents ni panggil, sekejap cikgu ni panggil, sekejap coach ni panggil, sekejap beliau terpaksa berada memandangkan beliau setiausaha kejohanan, beliau terpaksa berada di kemah urus setia hampir sepanjang masa. Mungkin ada yang bertanyakan tentang peraturan permainan mungkin. Tapi itulah yang kita dapati daripada Saudara Farusan. Dan bagi pihak Rugby Online ucap ribu terima kasih sebenarnya menjemput Rugby Online melakukan siaran live dan untuk berkongsi sebenarnya di penonton-penonton di luar sana tentang kejohanan ini. KL Saracen Zerith Properties Youth Rugby Challenge 2022. 70 tim satu hari, itu yang antara yang paling gempak lah saya kira. Gempak sambil berkicap je. Sampai berkicap daripada semalam saya tengok dia dah susun kemah dah 2 hari sebenarnya, sampai tak tengok game Malaysia lah dengar semalam, tak macam Allah risau. Tengok online ni, pasang sambil pasang tiang, sambil pasang, sambil buat line, sambil tengok game-game semalam. Nah itulah, kita akan panggil lagi sebenarnya Cik Fairuz bersama-sama kita kejap lagi. Dia datang, dia akan borak especially di kategori ataupun perlawanan-perlawanan yang menuju ke separuh akhir dan juga akhir. Mana tahu KL Saracen Jai masuk, dia nak petik juga nama parents dalam KL Saracen tu. Dah tengok dah macam favourite tadi, first game dah menang. Barang minta barang dapat. Ya. Teruskan lagi majlis ataupun teruskan lagi dengan perlawanan di tengah padang. Kali ini melibatkan dua pasukan. Tinggal beberapa perlawanan saja lagi melibatkan beberapa pasukan. Ada Seri Mersing menentang Sedar Lain sudah berlaku tadi. Ada ARC Knights menentang SRDP. SRDP ni yang pakai jersey warna orange tak salah. Ada SMS lawan Iskandar Pirates. VIRC lawan KL Saracen dan juga Olympus Ragas menentang Seri Mersing untuk menamatkan perlawanan-perlawanan kategori bawah 15 tahun di Padang B, Padang Utama. Di hujung sana sedang berlaku perlawanan kategori Under 16 dan juga di belakang kita ialah kategori Under 13 boys. Seronok sebenarnya Under 13. Lagi meriah sebenarnya kat belakang ni. Paris lagi menjerit. Lagi kuat dia menjerit berbanding dengan sebab asyik comel anak-anak adik-adik bawah usia 13 tahun. Budak sekolah rendah lah kiranya. Seronok dia orang crashing pun walaupun kategori kontak dengan aksi bawah 16 tahun di ujung sana. Kebetulan pula kategori 16 di Padang sana, di Padang sebelah tak dapat kita nak bawakan live dari sana, di mana kawasan yang lebih sesuai untuk membuatkan live ialah daripada bahagian Padang di tengah-tengah ini. Jadi dapatlah Under 15 dan Under 17 live bersama kita sepanjang hari ini. Baik-baik pada tuan-tuan yang baru masuk bersama-sama kami pagi ini di Rugby Online. Selamat datang, Assalamualaikum dari Padang B, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor. Kita bawakan KL Saracen Zerith Properties Youth Rugby Challenge 2022. Setelah kita 2-3 minggu membawakan aksi-aksi pemain-pemain senior seluruh negara, kini kita bawakan aksi-aksi pelajar-pelajar sekolah bawah umur 17 tahun untuk 7 kategori pertandingan Boys and Girls. KL Saracen Zerith Properties Youth Rugby Challenge 2022 di bawah tournament director Dr. Tengku Rinalfi Putra Tengku Azizan dengan referee manager Haji Nik Muhammad Ramdan, pengelolaan Presiden Persatuan Abdul Qayyum Khan. Penuh sebenarnya senario di sekeliling padang kejohanan dengan kemah-kemah dipenuhi oleh pasukan-pasukan yang bertanding dengan aksi-aksi tengah padang. Masih lagi memihak kepada perlawanan di antara SRDP yang menarik pasukan daripada Johor ini
menentang ARC Knight. Sudah pun saya kira perlawanan yang kedua dimenangi oleh SRDC, termasuk perlawanan ini. Sedar layan lawan Seri Mersing tadi, memihak kepada Seri Mersing saya kira. 15-0. Dan perlawanan seterusnya akan melibat Sekolah Menengah Sains Selangor menentang Iskandar Pirates. Lagi try yang menarik atau gerakan menarik daripada SRDP untuk satu try atas pemain berjersey nombor 7. Angin mula bertiup kencang di Padang B UPM ini. Harap baik-baik saja cuaca. Alhamdulillah. Sebab kita menyambung acara-acara ataupun perlawanan-perlawanan yang telah dijadualkan. SMSS sudah pun bersedia, Sekolah Menengah Sains Selangor sudah pun bersedia tepi Padang. Untuk perlawanan kedua, mereka dikejutkan perlawanan pertama oleh pasukan Damansara Utama DU Titans. DU Titans ni seronok nak mengulas. Pasti akan mengulas lagi DU Titans di peringkat separuh akhir nanti. Jangka akan pergi ke peringkat final tapi belum tahu lagi. Sebab SRDP ni pun kuat juga ni SRDP ni. Apa lagi pasukan yang kita tengok dah main perlawanan pertama. Seri Mersing